Benteng Adat. Di Balerong Sayap Pentadbiran Istana Besar Kota Melaka, seorang pembesar membuka gulungan kertas kulit. Sambil berdiri, kertas watikah lebar itu didepakan. Ruang Dewan Balerong menjadi sunyi menanti watikah itu dibacakan. Kita, 10 Raja Wilayah Lingkaran Pertama Kesultanan Aradanapura, sebulat suara untuk tidak mengurniakan limpah perkenan bagi menobatkan orang kaya Diraja Datuk Temenggung Azra Enggang sebagai pemerintah Kesultanan Aradanapura yang baharu. Tinggilah harapan kita agar orang-orang kaya pembesar berempat dan orang-orang kaya pembesar berlapan tidak lagi mengusulkan cadangan berbaur penderhakaan ke atas kesatuan Kepulauan Nusantara. Jurai Aradana tetap satu-satunya jurai waris pemerintahan. Para pembesar saling memandang antara satu sama lain. Masing-masing tahu akan kesan daripada keputusan oleh Raja-Raja Kepulauan Nusantara itu. Hal ini merupakan kali pertama berlakunya kerumitan dalam peralihan tampuk semacam ini. Terdengar suara salah seorang pembesar mengeluh kerana kecewa dengan watikah tersebut. Nampaknya duli-duli Tuanku Raja Nusantara tidak faham akan niat kita. Kita hanya mahu mengangkat Datuk Temenggung sebagai pemangku pemerintahan sementara sahaja, bukan menjadi Sultan yang baharu. Datuk Bendahara memandang ke arah Datuk Temenggung yang duduk di pentas satu tingkat rendah daripadanya. Lalu dia menilik gelagak dan air muka Datuk Temenggung. Datuk Temenggung kelihatan tenang dan akur. Kemudian Datuk Bendahara kembali memandang ke arah para pembesar di ruang itu. Pembesar wanita itu berkata, "Puaskah hati orang kaya-kaya pembesar semua? Bukankah hamba sudah katakan yang para raja tidak mungkin akan menobatkan seseorang bukan berdarah Aradana untuk menjadi pemerintah Kepulauan Melayu ini sekalipun pemangku?" Lemah suara wanita itu. Dia adalah antara bendahara tetua yang pernah berkhidmat. Walaupun sudah tidak cergas tubuhnya, wanita itu masih mampu menggunakan akal untuk berperanan sebagai pembesar yang paling tinggi jawatannya di Balerong itu. Kali ini wajah Datuk Temenggung bertukar merah, namun bibirnya perlahan-lahan meleret senyuman. Senyuman yang perit. Sejak tadi dia berjaya mengawal ketenangannya, namun kesabaran itu kelihatan sedikit tercabar selepas kata-kata Datuk Bendahara. Datuk Temenggung mungkin boleh akur dengan keputusan raja-raja yang menolak cadangan para pembesar tertinggi untuk mencalonkan dirinya sebagai pemerintah yang baharu. Namun dia kurang senang dengan ayat Datuk Bendahara yang mengungkit. Datuk Bendahara memberi sarahan ringkas. Belum pernah kita mencabar para raja wilayah lingkaran pertama dengan cadangan seperti ini. Membazir masa dan tenaga. Usahlah kita ulangi. Hamba tidak mahu kedegilan para pembesar menjadi punca perpecahan Kepulauan Melayu. Pada sesi rapat para pembesar tertinggi sebelum ini, pembesar wanita itu sudah pun menyatakan ketidaksetujuannya akan cadangan untuk mencalonkan Datuk Temenggung sebagai penyandang sementara bagi kuasa seorang sultan. Namun, sebilangan pembesar nekat menginginkan langkah itu sebagai penyelesaian pada kemeluk pemerintahan Kesultanan Aradanapura. Seorang pembesar yang menyokong Datuk Temenggung mencelah, "Kita masih boleh meyakinkan raja-raja. Duli-duli tuanku salah faham sahaja. Duli-duli tuanku tidak tahu keadaan sebenar di Kota Melaka ini. Duli-duli tuanku harus diyakinkan dengan kekuasaan dan kepercayaan rakyat ke atas Datuk Temenggung. Hamba yakin duli-duli tuanku akan bersetuju menobatkan orang kaya Diraja Datuk Temenggung Azra Enggang sebagai pemangku sultan." Seorang lagi turut mengampu. "Ya, orang kaya Diraja Datuk Bendahara, hamba juga yakin dengan sokongan padu daripada rakyat, Datuk Temenggung Azra Enggang dapat memimpin Kepulauan Melayu ini ke arah yang lebih hebat. Ketumbukan tentera yang lebih kuat, wilayah yang lebih besar, lebih makmur, jauh lebih makmur daripada pemerintahan dahulu." "Cis, tuan hamba, derhaka!" sambut salah seorang pembesar lain. "Janganlah celupa mulut tuan hamba. Sultan kita masih lagi hidup. Kita membincangkan perihal pemangku sahaja, bukan sultan mutlak."
Seorang lagi menyokong, Datuk Bendahara sudah berlaku bijaksana dengan menasihati kita supaya tidak melampaui batas. Wajarlah kita akur pada orang kaya diraja Datuk Bendahara yang arif dan berpengalaman. Pembesar ini mengambil kesempatan untuk mengampu Datuk Bendahara dalam tegurannya. Sekali-sekala dia menjeling ke arah Datuk Bendahara untuk memastikan dirinya mendapat perhatian pembesar itu. Pembesar yang mengampu Datuk Temenggung tadi pula membalas, sampai bilakah kita harus menipu diri sendiri? Sampai bilakah harus kita selindungkan perkara ini daripada rakyat? Sudah 9 tahun Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Aradhana Wangsa Gering, Baginda tidak lagi mampu memimpin kesultanan ini. Seri menjadi sunyi, seakan-akan para pembesar di situ semuanya bersetuju. Akan tetapi masing-masing tidak tergamak untuk berhadapan dengan hakikat tersebut. Pembesar tadi berdiri, tangannya ditunjukkan keluar anjung Balerun Seri, ke arah sebuah bangunan istana tempat Sultan bersemayam. Kata pembesar itu, kita semua tahu bahawa sudah hampir sedasawarsa Baginda Sultan tidak berangkat bangun daripada perbaringannya, bernafas, tetapi tidak lagi mampu mengeluarkan sepatah titah pun. Tidak ada bezanya Baginda dengan patung. Mujurlah Datuk Temenggung pandai mencarikan tabib dan pawang handalan untuk memastikan Duli Yang Maha Mulia Sultan bernafas sehingga hari ini. Kali ini tidak ada mana-mana pembesar yang menegur kata-kata itu walaupun ia agak lantang. Kesultanan ini harus maju. Sejak putera Aradhana Sastra hilang, kitalah yang menggerakkan kesultanan ini. Cukup sudah selama itu untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Sultan. Kini, kita perlu ada suara tunjang, sekurang-kurangnya buat sementara waktu, kata pembesar tersebut. Masih tiada pembesar lain yang mencelah. Datuk Temenggung yang sejak mesyuarat sebelum ini menjadi pilihan utama, kebanyakan pembesar pula tidak menunjukkan sebarang kecenderungan sokongan mahupun penolakan, memberikan gambaran yang dia bersedia menerima suara mesyuarat. Pembesar tadi menuding ke arah Datuk Temenggung. Tiadalah yang lebih layak diangkat menjadi pemangku sultan, melainkan orang kaya diraja Datuk Temenggung Azra Enggang. Sudah 5 keturunan daripada Jurai Enggang menyandang jawatan Temenggung kepada Sultan daripada Jurai Aradhana. Keturunan Enggang arif akan selok-belok pentadbiran. Hubungan baik Jurai Aradhana dengan Jurai Enggang tidak boleh dipertikaikan lagi. Malah orang kaya diraja Datuk Temenggung Azra Enggang bersahabat dengan Sultan Aradhana Wangsa sejak kecil. Hamba yakin jika Baginda Sultan masih boleh bertitah sepatah dua, Baginda sendiri yang akan memindahkan kuasa pemerintahan kepada Datuk Temenggung dalam keadaan ini. Hamba kira tidak melampau untuk hamba katakan yang orang kaya diraja Datuk Temenggung Azra Enggang lah pembesar yang paling dipercayai oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Aradhana Wangsa. Kening Datuk Bendahara berkerut sedikit mendengar kenyataan akhir daripada pembesar tadi. Seorang pembesar perasan akan perubahan air muka Datuk Bendahara lalu mengambil kesempatan untuk bangun meluru membantah. Tidak. Jika benar Tuanku Sultan akan memilih Datuk Temenggung Azra Enggang menjadi pemangku Baginda, siang-siang lagi Datuk Temenggung sudah diangkat menjadi bendahara. Jelas Tuanku Sultan lebih percayakan Datuk Bendahara. Jadi lebih baik kita undi. Sudah, celah Datuk Bendahara, menghentikan pembesar tadi daripada menghabiskan cadangan. Tidak ada gunanya, ujarnya sambil menggeleng-geleng perlahan. Suaranya semakin lemah. Jika kita sebulat suara tanpa bantahan pun, duli-duli tuanku tidak akan menobatkan sesiapa dalam kalangan pembesar. Titah muktamad sudah dikeluarkan. Sebelum ini, Datuk Bendahara sudah pernah kalah undian untuk menjadi pemangku Sultan. Jika dijalankan undian sekali lagi, besar kemungkinan Datuk Bendahara masih tidak akan berjaya mendapat sokongan pembesar mengatasi Datuk Temenggung. Sekali dipatu ular, tali pun ditakutkannya juga, bisik seorang pembesar mengeluh dengan kedegilan Datuk Bendahara. Seorang pembesar lain yang duduk bersebelahan dengannya mengangguk-angguk bersetuju. Mereka berdua merupakan penyokong tegar Datuk Temenggung. Seorang pembesar beri cadangan. Apa kata kita 12 orang pembesar tertinggi ini berlayar ke setiap wilayah lingkaran pertama untuk menghadap raja-raja. Kita yakinkan duli-duli tuanku secara bersemuka. Dengan itu, mungkin raja-raja wilayah lingkaran pertama yakin yang kita sudah sebulat suara ingin mempertuankan Datuk Temenggung. Datuk Temenggung Azra Enggan kekal tenang.
tidak menunjukkan yang dia teruja apabila namanya sekali lagi dipetik oleh pembesar. Datuk Bendahara masih tidak yakin. Sekali lagi dia menggeleng. Bibirnya mencibit. Sia-sia. Ikhtiar itu sia-sia. Belum cuba pun sudah sia-sia. Tak salah seorang pembesar mempersoalkan tindak balas Datuk Bendahara. Pembesar yang kuat mengampu Datuk Temenggung berkata, adakah Datuk Bendahara sebenarnya cemburu yang seseorang yang kedudukannya lebih rendah daripada Datuk Bendahara bakal diangkat untuk memangku Sultan? Adakah Datuk Temenggung tidak layak pada hemat Datuk Bendahara? Beberapa orang pembesar menjeling ke arah Datuk Bendahara. Mereka memerhatikan air muka bendahara wanita itu. Ini bukan soal diri hamba. Hamba sudah terlalu tua untuk merebut kuasa. Sisa-sisa hidup hamba ini hanya berbaki sebagai benteng keutuhan adat. Datuk Bendahara tenang. Dia melihat ke arah muka pembara pembesar di ruang tersebut. Kemudian berkata, pokoknya, Raja-Raja Wilayah Lingkaran Pertama tidak mungkin akan memperkenankan seseorang yang bukan dari Jurai Aradana menjadi pemerintah Kepulauan Nusantara. Hanya Jurai Raja yang boleh menjadi raja. Itu adat kita. Seorang pembesar menyokong kenyataan Datuk Bendahara. Iya, hamba akan tak setia hanya kepada Sultan daripada Jurai Aradana. Saka Raja hanya akan turun pada zuriat Jurai Aradana. Kesaktian itulah yang memelihara Kesultanan Aradanapura selama ini. Daulat bukanlah sesuatu yang boleh dipilih-pilih antara kita yang hanya berdarah bangsawan. Itu semua karut. Tahyul. Mana ada Saka Raja? Karut. Penyokong Datuk Temenggung mencelah. Jagalah lidah tuan hamba. Jika tuan hamba melampaui batas lagi, kami para pembesar juga bakal terkena tulah akibat derhaka kepada Sultan. Tidak ada sesiapa antara kita yang mempunyai kesaktian seorang Gahara. Balas seorang lagi pembesar. Pembesar yang menyokong Datuk Temenggung bangun dan menghadap Datuk Mufti. Dia berkata, orang kaya diraja Datuk Mufti, ini harus dihentikan. Ini sudah khurafat, syirik, tahyul. Datuk Mufti hanya duduk bersila dengan matanya tertumpu ke lantai. Orang tua yang janggutnya mencecah bawah dada itu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mencelah. Hai, keluh pembesar yang mengadu kepada Datuk Mufti. Dia menyindir dalam nada bisikan yang jelas. Apa gunanya orang agama dalam kalangan pembesar bijaksana jika hanya tahu berkata-kata yang menyelamatkan periuk nasinya sahaja? Datuk Mufti mendengar kata-kata tersebut, akan tetapi dia masih tidak bertindak balas dengan apa-apa perkataan. Datuk Bendahara mencelah, haruslah kita semua ingat akan asal-usul kehebatan kesultanan ini. Keturunan Aradana lah yang pada awalnya mampu menyatukan raja-raja Kepulauan Melayu. Maka terbinalah Kesultanan Aradanapura dengan raja-raja wilayah lingkaran pertama yang menjadi tunjangnya. Kemudian kesultanan ini berkembang dengan wilayah-wilayah lingkaran seterusnya. Belum pernah Kepulauan Melayu bersatu dan kuat seperti sekarang. Balerong seri itu kembali sunyi mendengar syarahan sejarah oleh Datuk Bendahara. Sambung bendahara wanita itu lagi. Inginkah tuan hamba semua menyaksikan bangsa di kepulauan ini hidup berpecah belah seperti zaman dahulu? Berperang sesama rumpun sendiri. Itukah yang tuan hamba semua inginkan? Yang pastinya itulah yang seteru kita mahu. Dengan memecahkan semasa Nusa Keramat ini, orang Melayu akan lemah dan tidur. Air muka kebanyakan pembesar di situ bertukar insaf. Kata-kata Datuk Bendahara menyedarkan mereka kembali akan tunjang kepenubuhan Kesultanan Aradanapura. Datuk Bendahara menyambung. Tanpa 10 raja wilayah lingkaran pertama, tiadalah Sultan Kesultanan Aradanapura. Tanah ini mengiktiraf daulat raja-raja wilayah lingkaran pertama. Raja-raja wilayah lingkaran pertama hanya akan menobatkan seseorang daripada Jurai Aradana. Sifirnya mudah, usahlah kita rumitkan. Tiada yang membantah buat beberapa saat. Kemudian seorang pembesar mencelah. Jadi, apakah cadangan Datuk Bendahara? Kita tidak boleh terus lumpuh sebegini. Datuk Bendahara terus menjawab. Kita teruskan mencari putera Aradana Sastra. Pembesar yang menyokong Datuk Temenggung mempersoalkan. Tetapi sudah bertahun-tahun putera Aradana Sastra melarikan diri daripada istana. Entah hidup, entahkan tidak. Andainya kita berjaya ketemukan putera Aradana Sastra sekalipun, adakah baginda mahu mewarisi tahta? Itu pun jika baginda masih hidup. Jangan-jangan kita hanya membuang masa. Jikalau gajah memamah aris,
baik diikat kera kecil yang memakan buah kayu. Duli Yang Maha Mulia Putera Aradhana Sastra masih hidup, tegas Datuk Bendahara sambil memandang tepat ke mata pembesar yang menyuarakan keraguan itu. Bergema baleron seri dengan suara wanita tua itu. Pembesar tadi tertunduk, tidak berani membalas renungan tajam. Biarlah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi sekalipun, pencarian waris sah Kesultanan Aradanapura tidak boleh dihentikan. Hamba hanya akan setia kepada Jurai Aradana, Jurai Raja yang sah, ujar Datuk Bendahara. Semakin tegas dia menamatkan, janganlah kita usulkan sesuatu yang kita bakal sesali. Kelak langit menimpa kepala, bumi memegang kaki.